ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dalam channel Lang Putih 88 untuk menceritakan kisah seram, mistik ataupun misteri. Sebelum saya meneruskan penceritaan pada malam ini, mohon jasa baik anda semua pendengar-pendengar sekalian untuk menekan butang subscribe, like, share serta komen untuk kita menambah baik lagi channel Lang Putih 88. Cerita ini dikongsikan oleh Puan Ida di dalam Facebook Kelab Cerita Hantu Malaysia, dan saya juga telah mendapat kebenaran beliau untuk menceritakan kembali kisah ini kepada anda. Ayu bukan nama sebenar, pun tak pasti kenapa birasnya Ika membenci sangat dirinya. Ika juga bukan nama sebenar ya. Kisah ini bermula pada seminggu selepas majlis perkahwinan Ayu. Masa ini Ayu dan suami masih mencari-cari rumah yang sesuai untuk didiami. Jadi terpaksalah mereka tinggal dulu dengan mentuanya. Dalam rumah tu ada abang ipar dengan birasnya serta dua orang adik ipar perempuannya. Sepatutnya tiada masalah pun, sebab mereka semua ada bilik sendiri, siap bilik air masing-masing. Kira rumah mentua Ayu ni mewah lah. Seminggu kahwin, Ayu banyak habiskan masa dengan suaminya untuk keluar berjalan-jalan. Sampailah lewat malam, barulah balik ke rumah. Memang tak dapat jumpa sesiapa lah dalam rumah. Jadi apa masalahnya, Ayu pun tidak tahu. Satu pagi, ketika Ayu mula bekerja, untuk pengetahuan anda, Ayu mula bekerja jam 9 pagi dan tempat kerjanya dekat sangat dengan rumah. Memang dia akan keluar lambat untuk ke tempat kerja. Jadi pada pagi itu, mertua Ayu pelawar untuk bersarapan pagi. Di atas meja tersedialah kuih tiaw goreng, dan Ayu pula memang jenis tak suka bersarapan pagi. Jadi beliau menolak pelawaan tersebut secara baik. Ika, birasnya Ayu yang sedia duduk dekat meja tengah makan, terus bersuara. Aku bukan masak untuk kau. Mendengar kata-kata itu, terkejutlah Ayu. Apa masalah dan salah Ayu sehingga Ika berkata demikian? Sedangkan mereka tidak pernah mesra dan hanya cuma bertegur-tegur begitu sahaja. Tidak lama lepas tu, tanpa ketahui apa-apa, abang ipar tiba-tiba halau Ayu dan suami daripada rumah mentua. Memang sangat pelik. Angin tak ada, ribut tak ada. Ayu dan suami dihalau macam kucing kurap. Kebetulan pula Ayu dan suami dah dapat cari rumah sewa. Hanya menunggu masa untuk mendapatkan kunci dan sign agreement. Tetapi bila jadian macam tu, terpaksalah Ayu dan suami mempercepatkan proses untuk pemindahan rumah. Sejak dari itu, hubungan adik-beradik menjadi dingin. Satu malam selepas berpindah rumah, Ayu terjaga dari lena. Ayu bermimpi buruk. Ayu tak pasti
itu adalah satu petanda buruk ataupun hanyalah mainan tidur. Dalam mimpi itu, Ayu ternampak wajah Ika, birasnya Ayu. Sebaik terjaga dari tidur, kaki kanan Ayu terasa sangat sakit. Ayu kejutkan suami untuk minta tolong sapukan minyak panas sebab beliau terasa sakit sangat dan tidak boleh tidur. Sehinggalah waktu subuh barulah Ayu dapat tidur, dan bila terjaga semula, diri Ayu dapat rasakan kakinya berat dan sakit sangat sehingga Ayu tidak dapat bangun. Dipendekkan cerita, suami Ayu bawa Ayu ke klinik, tetapi setelah pemeriksaan dilakukan, doktor berkata semuanya okey dan juga tiada sebarang masalah kesihatan yang ditemui. Sedangkan kaki Ayu sangat sakit pada ketika itu hingga sukar untuk berjalan. Setelah itu, bapa mertua Ayu ada memberi cadangan untuk berubat di kampung. Dan Ayu juga dibawa berjumpa dengan seorang ustaz. Dan semasa rawatan bersama ustaz ada memberitahu Ayu dan suami bahawa ada orang menghantar sihir untuk mengganggu Ayu, dan makhluk tersebut adalah hantu raya. Dan makhluk itu berada di kaki kanannya, dan sebab itu jugalah kakinya terasa berat untuk melangkah dan sentiasa rasa sakit. Astaghfirullahalazim, mengucap panjang Ayu dan suaminya. Syukur Alhamdulillah, Ayu pulih kembali setelah dirawat ustaz tersebut. Dan ustaz juga ada memberi sedikit amalan untuk dijadikan pelindung diri. Tak lama lepas tu, Ayu mengandung. Dan pada usia kandungan Ayu 12 minggu, ketika beliau membuat pemeriksaan, doktor ada memaklumkan seperti ada sesuatu pada kantung bayi beliau. Tetapi doktor sendiri tak dapat pastikan apakah benda itu. Sekali lagilah Ayu pergi berjumpa ustaz yang pernah mengubatinya dahulu. Percaya atau tidak, wahai pendengar-pendengar sekalian, menurut kata-kata ustaz, ada sesuatu yang berhampiran kantung bayi tersebut dan sedang menunggu untuk mengambil bayi tersebut dan dijadikan santapan. Subhanallah. Dipendekkan cerita lagi, apabila kandungannya berusia 14 minggu, Ayu kehilangan bayinya. Yang anehnya, kantung bayi itu ada, tetapi bayinya tak ada. Memang betullah cakap ustaz tersebut. Betapa sedihnya hati Ayu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Dengan kejadian itu, Ika, birasnya Ayu, selalulah menyindir Ayu dan padankan muka Ayu, sampaikan Ika gelakkan Ayu secara terang-terangan. Namun, Ayu hanyalah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dibalas perbuatan orang padanya. Ayu dan suami tidak lagi dibenarkan masuk ke rumah mertua. Sampaikan jika nak berjumpa ibu bapa mertua pun terpaksa berjumpa di kedai makan ataupun dibawa bercuti. Rumah mentua menjadi hak milik abang ipar dan birasnya tanpa membuat perbincangan dengan adik-adik yang lain serta mertua. Di sini, wahai pendengar-pendengar sekalian, kita mesti dapat rasakan
Dan anda juga mesti dapat rasakan seperti ada sesuatu yang tidak kena dengan abang ipar dan birasnya Ayu. Tanpa membuang masa lagi, mari kita lanjutkan lagi penceritaannya. Semasa bapa mertua Ayu sakit, masa inilah Ayu dapat tahu yang birasnya tak suka pada Ayu sejak sebelum kahwin lagi, disebabkan Ayu hanyalah orang kampung. Dan perkara keduanya disebabkan Ayu ni baik sangat. Masya Allah, itulah manusia. Baik sangat pun susah, jahat sangat lagilah susah. Selepas Ayu keguguran, Ayu kerap sakit dan mimpi buruk-buruk. Paling kerap yang berlaku, ada satu bayangan hitam yang selalu dekat dengan Ayu. Dengan kejadian itu, Ayu jadi murung dan selalu bergaduh dengan suami, sehingga suami mengajaknya berpindah ke negeri lain. Balik rumah mertua pun hanyalah semasa raya, itu pun balik hari. Setelah berpindah jauh itu, barulah Ayu dikurniakan zuriat. Itu pun setelah berubat merata-rata tempat. Alhamdulillah, ika biras Ayu tu selesalah hidupnya. Ada duit banyak, rumah banyak, ada bisnes sendiri. Walaupun mempunyai anak sulung yang OKU, tapi dia hidup mewah. Ayu dan suami hanya buat hal mereka sendiri selama bertahun-tahun. Dan dalam tempoh itulah Ayu perbaiki diri dan mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar hilangkan segala kesakitan dan gangguan yang melanda selama beberapa tahun sudah berlalu. Ayu dikabarkan Ika tiba-tiba sakit. Sakitnya sama macam Ayu kena dahulu. Abang iparnya muflis. Rumah-rumah yang banyak semuanya dilelong pihak bank. Bisnes hancur berkecai dan duduk di rumah tanpa kerja dan hidup susah. Sekarang kabarnya membawa limo. Ika sakit sampai kena berusung ke hospital ke sana ke sini, sama macam Ayu kena dahulu. Kaki Ika dikatakan lumpuh tiba-tiba. Apa yang pernah dialami oleh Ayu seolah-olah terbalik pada Ika birasnya itu. Ayu tak tahu nak kata apa bab ni. Tapi itulah kebencian yang ditanam Ika untuk Ayu, akhirnya membuahkan hasil. Ayu tak pernah percaya kata-kata ustaz yang menyatakan orang dekat yang sihirkan Ayu. Namun Ayu masih bersangka baik, sebab yang paling penting pada Ayu adalah ukhuwah. Walaupun Ika dan abang iparnya tak pernah fikir pasal ukhuwah yang diorang rosakkan. Ayu saja yang bersabar dan sentiasa berpegang pada janji Allah Subhanahu Wa Taala, jaga ukhuwah selamat dunia dan akhirat. Sebenarnya ada sahaja adik ipar Ayu cerita perihal birasnya yang kuat berbomoh. Sikit-sikit jumpa bomoh. Apa-apa urusan pun mesti jumpa bomoh. Urusan apa yang mereka jumpa bomoh, Ayu pun tak ambil tahu. Bagi Ayu, masing-masing punya kehendak sendiri. Pada Ayu, kalau sakit, pergilah berubat. Benda-benda lain dia abaikan. Ayu pun nak jaga nawaitu Ayu supaya tak jatuh syirik dan kufur pada nikmat Allah. Kun fayakun. Allah itu ada. Selagi manusia ini punya hati, sentiasa ada syaitan yang akan menghasut tanpa sebab untuk kita benci sesama manusia seperti Ika birasnya.
Lepas Ayu kaji dan cari salah silapnya sampai Ika benci sangat dengannya, nak singkirkan Ayu. Bab harta mertua pula Ayu tak peduli sikit pun sebab Ayu sendiri berharta. Malah jauh lebih lumayan nilainya di mana kedengkian itu. Apapun Ayu tetap berdoa agar Ika cepat sembuh. Sekarang Ika hanya mampu berjalan menggunakan kerusi roda. Ada juga Ayu bertanya apakah kata doktor setelah membuat rawatan. Namun doktor hanya berkata semuanya normal, nampak okey saja, tiada sebarang masalah. Jadi Ayu pun hanya terdiam, tidak berkata apa-apa. Namun jauh di dalam lubuk hati Ayu berbisik, berkata, kifarah itu wujud. Jadi itu sajalah cerita yang dituliskan oleh Puan Ida. Terima kasih pada Puan Ida kerana memberi peluang pada saya bercerita kisah ini kembali. Semoga apa yang berlaku di dalam kisah ini kita sama-samalah ambil iktibar. Apakah pandangan pada pendengar-pendengar sekalian berkaitan kisah Ayu ini? Bolehlah tulis di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share supaya saya lebih bersemangat untuk menceritakan lagi kisah-kisah yang ditemui, kisah-kisah yang disampaikan kepada saya, insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di episod akan datang.